Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam Ramadan dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan episod kedua Perspektif Pakar, sebuah program yang dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Program ini bertujuan untuk memberi fokus kepada isu-isu kesihatan semasa serta langkah-langkah pencegahan kesihatan awam yang boleh diikuti oleh masyarakat Malaysia menerusi nasihat dan perspektif seorang pakar. Topik yang akan dikupaskan pada hari ini adalah berkenaan serangan jantung dan mati mengejut di usia muda. Sejak kebelakangan ini, ada banyak kes kematian mengejut disebabkan serangan jantung dilaporkan oleh media di seluruh negara yang membabitkan individu pelbagai latar belakang tidak mengira usia. Serangan jantung kini bukan lagi penyakit golongan berumur kerana ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tidak kira tua ataupun muda. Berdasarkan statistik data kardiovaskular, menunjukkan bahawa purata umur pesakit serangan jantung di Malaysia adalah 57 tahun, iaitu lebih muda dari umur pesakit di negara maju lain. Lebih membimbangkan, kira-kira 24% pesakit serangan jantung terdiri daripada mereka yang berumur kurang dari 50 tahun. Oleh itu, sukacita saya perkenalkan tetamu jemputan untuk hari ini, Dr. Muhammad Ehab Ismail, pakar perubatan dalaman dan klinikal kardiologi, Hospital Sultan Idris Shah, Serdang. Silakan doktor, perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama-tamanya biarlah saya ucapkan jutaan terima kasih kepada unit komunikasi korporat Kementerian Kesihatan Malaysia kerana sudi menjemput saya sebagai tetamu undangan yang istimewa pada hari ini selaku perwakilan dari Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Jadi alhamdulillah, saya kira pengalaman saya boleh dikatakan cukup ranum dalam bidang perubatan ini. Saya mulakan kerjaya sebagai seorang pegawai perubatan pada tahun 2008 dan seterusnya melangkah ke peringkat sarjana dan menjadi pakar perubatan bermula 2017. Namun karier ataupun secara khususnya menimba ilmu dalam bidang kardiologi seawal tahun 2019. Jadi lebih kurang pengalaman mungkin dalam 15 tahun dan untuk 4 tahun yang kebelakangan ini fokus saya adalah dalam bidang kardiologi dan dari situ juga pelbagai pengkhususan telah saya lakukan. Dalam latihan sub kepakaran kardiologi ini kita juga ada pelbagai ilmu yang perlu kita tuai dalam latihan dan saya dikhususkan dalam bidang cardiac imaging atau pengimajan kardiak. Ada apa-apa lagi yang host nak tahu tentang saya? So doktor di Hospital Serdang dah berapa lama ya? Jadi saya di Hospital Serdang secara khusus sebenarnya 2 tahun saja. Tapi saya beri gambaran sedikit sebab alhamdulillah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya saya telah diberi peluang untuk menimba pengalaman bukan sahaja dari nuansa ataupun kelompok populasi di Semenanjung Malaysia. Tapi saya juga pernah berkhidmat di Hospital Tawau di Sabah. Jadi ini satu perkara yang menarik boleh saya kongsi kepada semua penonton kerana demografi penduduk sebenarnya amat berbeza kalau kita nak kira dalam kelompok Semenanjung dan juga Borneo atau Sabah Sarawak. Selama 2 tahun saya berkhidmat di Hospital Tawau, jadi mungkin ada orang Tawau yang menonton. Itu adalah satu fasa kehidupan saya yang banyak mengajar saya. Saya akan ceritakan nanti sepanjang temu duga kita ini nanti. Namun setelah 2 tahun berkhidmat sebagai pakar perubatan di Hospital Tawau, saya diberi peluang untuk menjalani latihan sub kepakaran kardiologi. Jadi 2 tahun sebelum di Serdang sebenarnya saya dapat merasakan kehidupan nikmat di Pantai Timur. Tapi bukan Terengganu, bukan di Kelantan, saya berkhidmat di Hospital Kuantan, Hospital Tengku Ampuan Afzan. Itu juga antara pengalaman yang sangat mematangkan saya sebagai seorang pakar, khususnya sebagai pakar kardiologi dan seterusnya berkhidmat di Hospital Serdang sekarang ni lah. Kerana Hospital Serdang merupakan pusat jantung Serdang yang mana di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia kita adalah pusat rujukan tertiary maupun quaternary sebenarnya untuk kes-kes bersabit dengan masalah jantung. Jadi banyak yang saya boleh kongsikan jika apa yang host mahukan. Namun atas sebab masa yang agak singkat, saya akan berikan lontarkan semula kepada host untuk menentukan kalau tuju perbincangan kita hari ini. Sangatlah panjang, tapi di sini kita ingin berbicara berkenaan dengan mati mengejut di usia muda. Jadi doktor, boleh ceritakan serba sedikit situasi terkini kebimbangan masyarakat Malaysia berkenaan dengan mati mengejut di usia muda. Mungkin ramai di luar sana yang sering kali mengaitkan penyakit jantung ini hanya terjadi kepada mereka yang berusia, tetapi perkara ini seperti kita tahu tidak lagi sebegitu. Jadi apa pandangan doktor?
Ya, ini adalah satu perkembangan mutakhir yang sangat-sangat dia di pihak perubatan mungkin mengujakan, tapi dari sudut kesihatan awam membimbangkan. Bagaimana yang saya katakan, pengalaman saya bekerja sebagai pegawai perubatan sejak 10 tahun lamanya, memang pelbagai perubahan dapat kita lihat. Tapi kalau Fai tahu ya, dalam Jabatan Perangkaan Negara, sejak daripada tahun 80-an, 90-an, punca kematian utama pastinya penyakit jantung. Hingga ke sekarang pun dalam suasana madani pun masih lagi penyakit jantung. Hanya ada sekali saja yang saya kira penyakit jantung bukan teraju penyebab kematian utama di Malaysia, iaitu pada tahun 2021-2022. Oh, semasa COVID-19. Ya, waktu itu saja. Jikalau tidak, memang dalam Jabatan Perangkaan menunjukkan kematian disebabkan oleh penyakit jantung adalah punca utama di Malaysia. Tapi apa yang berbeza berbanding 10 tahun dulu dengan sekarang? Perbezaannya adalah jumlah kematian makin meningkat dengan kadar yang mendadak. Kalau kita ambil statistik pada tahun 1990-an mungkin atau awal 2000, mungkin kita bicara tentang 7% hingga 10%. Tapi sekarang menjangkau sehingga 16% dan kadar peningkatan ini berlaku sejajar setiap tahun. Jadi di mana silapnya? Ini yang membuatkan kita terpanggil untuk menelusuri apa sebenarnya yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Jadi bila Fai sebutkan tentang mati mengejut, sebenarnya di Malaysia sendiri saya mungkin kurang pasti, tetapi tidak pernah ada satu kajian khusus untuk lihat kepada populasi kematian mengejut ini apa punca sebenar. Tetapi kalau Fai tahu kan, dalam bidang kardiologi atau dalam bidang perubatan, penyakit jantung ini banyak disebut dalam istilah coronary. Betul. Malangkan kita sebut tentang COVID-19 sebagai punca utama kematian tahun lepas, tapi tahun ni kembali nombor 1 penyakit jantung semula. Corona ni maksud dia apa? Mahkota. Corona ni bila sebut tentang jantung memang kita sinonimkan dengan perkataan coronary. Saya lambangkan dia sebagai satu organ yang menjadi mahkota dalam tubuh badan kita. Mungkin sebab itu juga saya jatuh cinta pada kepakaran ini, wallahu a'lam. Tetapi bila kita sebut sahaja tentang mati mengejut, kita memang biasanya tidak akan lari daripada pemikiran bahawa puncanya adalah jantung. Dan ini memang bertepatan sebab jikalau kita tengok kajian antarabangsa, contohnya yang dilakukan di Amerika Syarikat, dalam kes-kes kematian mengejut, hampir kepada 80% hatta 90% boleh dikatakan pasti masalah jantung yang menjadi perbualan atau pencetusnya. Jadi bila kita lihat kepada fenomena terkini, dia sebenarnya banyak diolah ataupun digembar-gemburkan menerusi media massa. Saya perlu sebut perkara ini. Betul. Sebab sebelum ni mungkin orang tak berapa cakna tentang kes-kes kematian mengejut. Sampailah pada satu ketika kita dikejutkan dengan banyak insiden. Orang muda, nak-nak lagi di kalangan yang termasyhur, artis contohnya. Pada usia muda kehidupannya cergas, nampak tubuh badannya sihat. Tetapi secara tidak semena-mena nyawa melayang dan didapati masalahnya adalah disebabkan oleh masalah jantung. Kenapa perkara ini berlaku? Sebenarnya kalau kita telusuri, sebab ada pelbagai kajian yang sudah dibuat di Malaysia, punca utama nak tak nak kita kena akui memang disebabkan oleh penyakit 3 serangkai. 3 serangkai. Adakah Fai maklum tentang apa itu penyakit 3 serangkai? Okay, penonton di rumah tertanya-tanya. Cuba Fai beri pendapat. Mungkin doktor boleh terangkan dengan lanjut. Saya hanya baca sepintas lalu, jadi mungkin kurang. Tapi pernah dengar tak pasal penyakit 3 dengar. serangkai? Apa yang biasa bermain di fikiran? Penyakit-penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Jadi ini adalah punca-punca utama lah di dalam negara kita khususnya. Sebab memang ada statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri melakukan uji kaji ataupun rujuk kembali tengok kenapa kes-kes kematian banyak berlaku. Tidak kira usia muda, usia tua, kebanyakannya adalah disebabkan oleh penyakit 3 serangkai ini. Mana tidaknya kalau kita tengok dalam populasi kita, kalau kita bicara tentang 100 orang, separuh daripadanya pasti akan ada masalah kolesterol. 1/3 pasti akan ada masalah darah tinggi. 1/2, 1/4 pasti akan ada masalah kencing manis. Jadi ini dah jadi satu ramuan dalam kalangan masyarakat kita yang mana
pada akhirnya dia akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan dan tunjang utama masalah jantung adalah disebabkan masalah inilah. Hatta kalau kita lihat dalam golongan muda, mungkin ramai yang tidak sedar kan. Mungkin bila difikirkan muda, mungkin orang-orang muda ni akan imun terhadap penyakit tiga serangkai ini. Sentiasa sihat. Ya. Ini adalah satu tanggapan yang saya kira sangat meleset. Kerana sebenarnya saya boleh kongsi dengan Fai, Hospital Serdang sendiri pernah membuat pengkajian melihat di kalangan pesakit-pesakit muda di Hospital Serdang yang telah melakukan operasi bypass ataupun pintasan saluran koronari jantung, coronary artery bypass grafting. Kita ada pesakit-pesakit hatta di kalangan umur kurang 35 tahun. Jadi ini menjadikan kita rasa, kenapa benda ni berlaku? Sinonimnya kita dengar kalau operasi ataupun pembedahan pintasan salur darah ini berlaku ataupun dilakukan untuk golongan yang lebih berumur, umur 50-60 tahun. Tetapi kita ada kelompok di kalangan muda. Bila kita lihat balik, dua perkara yang kita nampak. Nombor satu, punca utama adalah sifat ataupun ketagihan merokok. Betul. Dan yang kedua adalah masalah lebihan berat badan ataupun obesiti. Jadi soalan dia, kenapa ini berlaku? Saya kira jawapan yang paling syumul ataupun mutlak boleh kita katakan adalah gaya hidup kita sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang insan. Bagaimana kita lalui dan telusuri kehidupan kita sehari-harian, inilah yang mendefinisikan diri kita dari sudut kesihatan juga. Betul. Tadi doktor cakap berkenaan dengan gaya hidup yang mungkin masyarakat sekarang sering melakukan perkara-perkara yang kurang sihat seperti merokok, dan saya rasa masalah utama juga adalah tabiat pemakanan. Jadi apa pandangan doktor berkenaan dengan tabiat pemakanan? Inilah soalan yang paling masyhur ditanyakan oleh semua pihak. Kita nak buat macam mana? Malaysia ni adalah negara makmur, negara sejahtera. Negara yang kalau kita boleh ibaratkan bagaikan taman-taman syurga makanan. Saya pernah sebahagian daripada latihan sub kebakaran saya dapat menimba pengalaman bekerja dan juga belajar di luar negara. Sebutlah mana negara, benua Eropah, Asia Tengah, tidak ada negara yang dapat menyajikan makanan-makanan yang cukup mengiurkan nafsu-nafsu makanan kita selain Malaysia. Tapi ini yang menjadi kebimbangan kita kerana kefahamannya bukan kerana makanan. Saya rasa kefahamannya lebih kepada bagaimana hendak mengambil pemakanan yang dikira seimbang ataupun yang kita klasifikasikan sebagai makanan sihat. Saya suka untuk sentuh bahagian ini kerana kita selalu dimomokkan daripada dunia barat tentang makanan sihat. Bila sebut makanan sihat, apa yang kita fikir adalah sayur sahaja, buah sahaja. Ini yang menjadikan ada setengah orang mungkin menganggap apabila kita ambil makanan yang berunsurkan daging, risiko terhadap masalah-masalah ini lebih tinggi. Tidak. Ini yang kita cuba sarankan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Bila kita ambil makanan, mesti ada penisbahannya. Dan nisbah dia adalah suku-suku separuh. Suku protein, suku karbohidrat dan separuh lagi adalah serat, makanan vitamin seperti sayur dan buah-buahan. Jadi kita tidak boleh elak daripada mengambil pemakanan yang mengandungi khasiat-khasiat seperti ini. Termasuklah khasiat lemak. Sebab badan kita memerlukan. Gula pun sama. Jadi bila kita cerita tentang gula, lemak, orang akan terus stigmakan dia kepada penyakit kencing manis, kolesterol. Ini tidak benar. Sebabnya semua ini adalah satu rangkaian yang ada di dalam nutrisi makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita sebagai manusia. Tetapi cara pengambilan kita, nisbah pengambilan kita yang menentukan sama ada makanan itu akan mendatangkan maslahat atau kebaikan ataupun mudarat dan keburukan. Jadi pemakanan itu perlu ada. Tapi satu lagi saya nak fikir yang perlu ditekankan sangat-sangat adalah tentang gaya hidup sihat yang kita bincangkan tadi lah. Merokok. Usia muda sekarang, kalau kita lihat, khawatir tau bila kita lihat ada di kalangan anak-anak muda sudah mula vape. Ini yang saya kira perkara yang kita cuba anggap mungkin bukan masalah besar. Tetapi ini mungkin menjadi punca kenapa sekarang kita dapat lihat ramai di kalangan anak-anak muda mempunyai masalah jantung. Dan akhirnya membawa kepada isu kematian mengejut di kalangan masyarakat muda. Jadi doktor, saya nak tanya berkenaan dengan ada tak tanda-tanda lain yang mungkin boleh menjadi sebagai petunjuk kalau individu itu akan mendapat serangan jantung? Baik. Saya suka soalan ni. Sebab soalan ni lah yang akan memberi balik gambaran bagaimana jantung kita adalah
sebuah organ yang menjadi mahkota dalam tubuh badan. Pepatah Melayu pun sebut kan, intan payung pengarang jantung. Kita tak sebut pengarang paru-paru, pengarang ginjal ke dan sebagainya. Sebab satu masalah, apabila jantung bermasalah, pelbagai organ lain boleh mendapat masalah yang membawa kepada kesinambungan simptom-simptom yang hadir apabila seseorang itu ada masalah jantung. Sinonimnya kalau kita tengok drama dan sebagainya kan, bila disebut tentang masalah jantung, nak tunjukkan yang penyakit jantung, orang akan mula pegang bahagian dada, sakit. Ini memang simptom yang disahkan. Kita akan ada rasa macam bebanan di atas dada, bila buat aktiviti lasak, bila kita rehat, bebanan tu mungkin hilang. Ini adalah simptom yang paling sinonim. Tetapi ada juga di kalangan pesakit yang tidak ada sakit dada ni. Hadir kadang-kadang dengan simptom contohnya bengkak kaki, susah nafas, pening-pening, rasa nak pengsan, ataupun ada juga yang pengsan, lemah tubuh badan. Mungkin kalau saya sebut perkara ini, gambarannya macam seolah-olah semua benda boleh menggambarkan masalah jantung. Tapi itulah hakikatnya. Hakikatnya penyakit jantung boleh bermanifestasi dalam pelbagai cara dan seluruh bahagian tubuh badan kita termasuk organ-organ badan boleh mendapat kesan disebabkan oleh masalah jantung. Jadi apa caranya, Fai? Caranya, jikalau kita sangsi, kita ada kekhawatiran dalam diri, kegusaran, dapatkan khidmat nasihat pakar. Ataupun kalau susah nak jumpa pakar pun boleh jumpa. Pelbagai kita sekarang ni dalam Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada ramai pegawai perubatan yang dilatih, yang sudah mempunyai pengalaman yang banyak di klinik kesihatan contohnya. Mereka merupakan barisan hadapan untuk menyaring masalah-masalah kesihatan yang paling baik. Jadi kalau ada kekhawatiran, sebenarnya saya nak sarankan jangan tunggu sampai khawatir tu datang. Buat pemeriksaan berkala. Ini cara yang terbaik. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Betul. Jadi kalau kita dapat tahu awal, kita dapat cegah dengan lebih awal, insya-Allah mudarat jangka panjang terutama dalam masalah coronary artery ataupun masalah jantung, insya-Allah dapat dielakkan. Betul. Jadi doktor, pokok pangkalnya kita kena sering melakukan saringan kesihatan supaya kita sentiasa sihat dan kita juga dapat mengetahui berkenaan dengan status kesihatan diri kita sendiri. Jadi doktor, berdasarkan kepada statistik dan ulasan yang banyak dilaporkan di media masa, penyakit jantung masih menjadi kadar tertinggi punca kematian di Malaysia seperti yang dimaklumkan oleh doktor tadi. Boleh doktor terangkan mengenai faktor risiko penyumbang kepada insiden ini? Ini adalah satu topik yang kalau kita nak kupas dan kita nak bahaskan, kita tak akan habis bertemu juga ataupun sesi istimewa daripada unit komunikasi korporat ini. Tapi apa yang saya boleh berikan secara amnya, ini adalah berdasarkan kepada kajian yang juga dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Sekali tahun bertambah, berbagai perubahan berlaku di kalangan komuniti kita. Bidang kerja bercambah, gaya kerja berbeza. Jadi kalau dulu ramai di kalangan masyarakat Malaysia bekerja dalam kolam biru, peladang, pesawah dan sebagainya. Manifestasi perubahan, modernisasi sejajar dengan ketamadunan kita menyebabkan ramai yang kini berkecimpung dalam bidang kolam putih. Jadi bila kolam putih, jadi doktor, jadi pegawai di office dan sebagainya, lawyer atau jurutera contohnya, banyak duduk dan bersantai. Jadi gaya hidup yang terlalu sedentary ini saya kira menjadi penyumbang yang utama. Pokok pangkalnya apa? Gaya hidup. Nak tak nak kita kena akui gaya hidup kita yang menentukannya. Kita boleh jadi pekerja ofis dan sebagainya, tapi kalau kita jalankan kehidupan yang sihat, ambil makanan yang seimbang, insya-Allah kita akan tetap dapat mengelakkan diri kita daripada risiko mendapat penyakit jantung. Jadi jawapan saya adalah gaya hidup kita. Baik doktor, terima kasih atas input yang sangat memberangsangkan dan saya rasa ia akan membantu juga kepada seluruh penonton yang sedang menonton program khas ini. Jadi kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali dan kita akan tengok ruangan komen di sosial media rasmi KKM di Facebook dan kami akan mengambil komen tersebut dan menanyakan kepada Dr. Ihab.
Baik, bertemu kembali. Doktor, jadi saya sudah mendapatkan beberapa soalan di ruangan komen Facebook KKM. Dan soalan-soalan dia bagi saya rasa agak, saya harap doktor boleh jawab lah. Soalan dia sangatlah Wah, ini bermain di membawa- fikiran rakyat Malaysia. Mendebarkan ni. Okey, jadi soalan pertama. Doktor, saya rasa ramai yang kena sakit jantung ini sebab vaksin. Betul ke tak doktor? Sebab ramai yang saya kenal kata dia orang sesak nafas lepas dah cucuk vaksin. Cuba doktor terangkan sikit. Saya takut ambil vaksin lepas dengar cerita diorang ni. Okey. Ini memang soalan berapi ya, yang sering dikemukakan bukan kepada saya sahaja, tetapi semua pegawai perubatan akan menghadapi soalan-soalan membakar ni. Saya rasa isu ni sebabkan oleh COVID-19 jugalah. Ya. Dan Satu COVID-19, tapi saya rasa satu lagi perkara yang kadang-kadang kita tak pandang adalah peranan media massa. Begini, media massa memang ada keperluan untuk melaporkan. Apabila berlaku sesuatu, mereka akan laporkan. Tetapi saya rasa fokus laporan itu kadang-kadang ditambah garam, perisa yang begitu enak sehingga kan orang lupa kepada apa musibah yang boleh dibawa oleh COVID-19 berbanding dengan kebarangkalian kesan sampingan vaksin. Saya tak nafikan sebab dalam dunia perubatan memang ada laporan-laporan yang telah dikeluarkan, kesan-kesan sampingan vaksin yang telah dilaporkan secara rasmi mengatakan ada implikasi vaksin terhadap organ-organ dalam badan dan tak lari organ jantung juga. Tetapi kalau kita nak bandingkan dengan kes COVID-19, saya kira yang kita sebut ni vaksin COVID-19 kan? ya. Sebab vaksin ada pelbagai. Betul, mesti ada pelbagai, bukan saja. Sebab ya ini memang isu mutakhir yang selalu digembar-gemburkan. Orang lupa tentang apabila kita mendapat COVID-19, implikasi risiko untuk dapat serangan jantung itu lebih lagi. Saya bagaimana yang saya beritahu tadi, pengkhususan saya dalam kepakaran adalah pengimejan diagnostik kardiak. Dan saya berkecimpung dalam diagnosis menerusi cardiac MRI atau magnetic resonance imaging dan juga cardiac coronary CT, computed tomography. Terlalu banyak kes-kes yang kita lihat pesakit mendapat COVID-19 dan ada jangka panjang implikasi penyakit yang melibatkan jantung mengeradang. Kita panggil myocarditis. Dia ada selaput radang dan juga jantung radang, perikarditis pun dia myocarditis. Ini adalah istilah-istilah perubatan yang mungkin kalau nak tahu boleh baca lebih lanjut. Tetapi ini adalah masalah yang kita lihat hakikatnya berlaku di kalangan masyarakat kita. Bagaimana dengan vaksin? Ya, kita pernah dengar. Tetapi tidak setinggi ataupun sekerap mana yang kita dengar jika jangkitan COVID itu berlaku. Jadi soalannya sekarang, Fai, saya nak tanya balik kepada netizen yang bertanya, apakah caranya untuk tuan-tuan dan puan-puan elakkan diri daripada dijangkiti COVID-19 yang kita tahu rawatannya ada untuk masa sekarang? Sebab ilmu Tuhan ni luas, Fai. Macam saya cakap, 10 tahun saya dalam perkhidmatan perubatan pun dah pelbagai perubahan saya lihat. Ini kan pula nak cerita tentang isu-isu kesihatan baru dan penyakit-penyakit baru. COVID-19 baru saja berlaku, 2019. Baru 2-3 tahun. Kita masih lagi di peringkat, kalau dalam buluh tu baru rebung lah, nak dilentur. Nak belajar tentang COVID-19. Tapi sekurang-kurangnya kita ada satu perisai yang telah terbukti. Kalau kita ambil vaksin, peratusan kemungkinan untuk kita tidak dapat dia dapat mengelakkan COVID-19 ataupun kesan-kesan yang dahsyat daripada COVID-19 setinggi 90%, 95%. Jadi kenapa kita hendak merisikokan diri kita dengan berkata, disebabkan vaksin ada risiko untuk dapat masalah jantung, saya lebih rela dapat COVID-19 dan 90% kebarangkalian untuk saya ada masalah jantung. Ini kena tanya diri sendiri juga. Kekhawatiran tu pasti ada, tapi kita sentiasa lihat yang mana kurang mudarat, yang mana lebih maslahat. Jadi vaksin ada banyak jawapannya, mengelakkan kemudaratan dan membawa 1,001 hatta 1,000,000 kemaslahatan. Itu jawapan saya. Begitulah jawapannya. Jadi vaksin nak dikatakan sebagai punca utama penyebab penyakit jantung ini adalah tidak benar. Ya, itu betul, Fai. Terima kasih. Bagus Tidak hospital. Dia rumuskan itu tidak benar. Itu adalah mitos semata-mata. Baik, terus ke soalan kedua. Ya. Doktor, saya ni kuat merokok. Kalau tak merokok, saya hisap vape. Allah. Saya muda lagi, tapi kadang-kadang ada rasa sesak nafas. Ada potensi ke saya kena serangan jantung? Adalah jawapannya ada. Saya boleh noktahkan jawapan saya di situ. Ada. Nak huraian? Boleh Doktor. Huraikan sikit bagi dia sedar. Tadi saya ada kongsi tentang kajian yang dibuat di Hospital Sultan Idris Shah sendiri, Sedang.
Sebenarnya kertas pembentangan ataupun kajian ini baru saja digazetkan atau diwartakan tahun 2022-2023. Jadi ini adalah pendapatan baru. Daripada 11 orang umur kurang 35 tahun yang menjalani pembedahan pintasan coronary artery, 9 daripadanya adalah perokok. Jadi apa yang dapat digambarkan di sini? Masalah rokok ini memang kalau menjadi kebiasaan diri, dia adalah satu jihad. Jihad yang paling besar dalam diri seseorang. Saya selalu sebut perkara ini kepada pesakit saya sebab kita bekerja dalam bidang kardiologi. Memang kebanyakan pesakit kita adalah pesakit yang merokok. Jadi nak tak nak kita kena bagi tahu hakikatnya kalau tak berhenti merokok, berilah 1001 ubat untuk cuba menawarkan masalah jantung ini, tidak akan jadi apa. Masalah itu akan sentiasa berulang. Jadi untuk yang bertanya, malangnya itulah penyebab utama pada masalah jantung. Tetapi adakah tidak ada sebarang cara keluar, jalan keluar? Likullu da'in dawaun. Ini hadis Nabi kan. Semua penyakit itu ada ubat. Hatta penyakit ketagihan. Kita bukan cerita pasal ketagihan apa-apalah, termasuk ketagihan rokok. Kalau dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, kita di klinik kesihatan dari barisan hadapan yang membuat saringan, banyak program-program untuk membantu perokok-perokok berhenti berokok. Contohnya, penggantian nikotin, dari sudut kebiasaan rutin hari-harian yang boleh membawa kepada jangan fikir pasal rokok, fikir pasal perkara yang lebih indah. Anak isteri mungkin, game yang kita suka main, perkara-perkara begitulah. Jadi ada cara. Soalnya, when there's a will, there's a way. Betul. Ada tak kehendak dalam diri kita? Kalau ada, insya-Allah pasti boleh bertemu jawapan. Betul. Jadi kepada perokok di luar sana, if there's a will, there's a way. Okey, doktor. Soalan yang ketiga. Baik. Dia kata di sini, saya rasa macam saya ada penyakit jantung. Tapi bila saya pergi check di KK, doktor yang check tu kata ini sebab gastrik je. Macam mana saya nak tahu saya ada penyakit jantung ataupun tidak? Percayalah kepada doktor anda. Netizen yang bertanya ni telah memberi gambaran yang benar ya tentang dia ada dua kepercayaan. Satu kepercayaan diri pesakit, satu lagi kepercayaan perubatan ataupun doktor. Yang mana biasanya doktor membuat kesimpulan tu berdasarkan kepada bukti-bukti yang telah ada menerusi uji kaji dan sebagainya. Ini saya rasa saya nak sarankan semula kepada semua penonton, tingkatkan cakna dalam diri, kepedulian tentang kesihatan dalam diri ini. Jangan fikir hanya kerana kita muda, kita insya-Allah terhindar daripada penyakit. Jangan fikir begitu. Kita ada dalam Kementerian Kesihatan Malaysia program untuk meningkatkan saringan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Ini kita panggil sebagai NCD lah, non-communicable disease, yang mana termasuk dalam penyakit-penyakit kita bincangkan sekarang ini. Saringan memang 24 jam ada. Nak tak nak saja untuk kita pergi ke klinik kesihatan mana-mana. Saranan kita pun sebenarnya sekurang-kurangnya setiap 6 bulan perlu ada saringan kesihatan diri untuk kita dapat tahu status kesihatan kita ni. Ada ke tidak kencing manis, ada ke tidak masalah kolesterol, darah tinggi, 3 serangkai yang menjadi ramuan utama penyakit jantung ini. Jadi kalau contoh macam netizen bertanya, dia rasa dia ada sakit dada. Jadi bagus dia pergi jumpa doktor. Tapi jikalau doktor dah buat pelbagai uji kaji dan menunjukkan tidak ada tanda-tanda untuk kita khawatir, jadi jangan bimbang. Kalau kita masih bimbang, kita ada masalah lain tu. Ada syak wasangka. Ada yang yuwaswisu fi sudurin nas. Kita baru bulan Ramadan ya, kita sebut-sebut sikitlah quotation. Ada suara-suara yang mungkin meningkatkan keraguan. Jadi kita kena cari ketenangan. Cara nak cari ketenangan dengan ilmu. Betul. Macam nak tahu ilmu? Baca. Sekarang ada semua ilmu di hujung jari. Kalau kita nak panduan, kena jumpa doktor. Dapatkan saringan, insya-Allah doktor tu dapat memberi nasihat yang setimpal. Jawapan-jawapan doktor hari ini sangatlah menarik. Jadi doktor, ini soalan terakhir. Baik. Saya akan ambil dari komen. Doktor, simptom sakit jantung perempuan dan lelaki ada perbezaan tak? Okey. Ada perbezaan ke? Oh, bagus soalan ni. Saya tahu juga. Saya kata bagus soalan ni sebab di Hospital Serdang sebenarnya kita ada program-program untuk meningkatkan kesedaran tentang penyakit jantung di kalangan wanita. Kenapa? Itulah jawapannya, Fai. Sebab memang ada perbezaan. Yalah, Tuhan ciptakan kita Adam dan Hawa. Berbeza. Secara fitrahnya memang ada perbezaan. Jadi, apa bezanya? Okey. Satu yang saya perlu, tapi saya nak sebut tentang program-program di Hospital Serdang kalau ada yang nak tahulah.
macam sambutan Hari Jantung Sedunia. Saya rasa 2 tahun yang lepas. Hari Kebaya Merah. Dipanggil Hari Kebaya Merah. Merah melambangkan jantung, kebaya kerana kita nak serlahkan tentang golongan wanita bagaimana kalau mereka ada masalah jantung. Sebenarnya di kalangan wanita lah yang menjadi lebih rumit berbanding lelaki. Lelaki akan tampil dengan simptom-simptom yang lebih jelas. Contohnya sakit dada dan sebagainya. Tetapi wanita kadang-kala penyakit-penyakitnya ataupun simptom-simptom yang ada tu sangat abstrak. Sakit ulu hati, rasa lemah badan, rasa susah nafas sedikit. Khusus yang lebih bukan membimbangkan, saya kira membimbangkan jugalah, terutama di kalangan wanita yang di umur boleh mengandung lah, di umur kesuburan. Terutamanya kalau ibu tu sudah mengandung. Kita banyak tau kes ibu-ibu mengandung datang dengan masalah yang berbeza. Contohnya pening-pening. Ini contohnya. Datang dengan pening-pening saja. Rupa-rupanya ada masalah jantung. Jantungnya berdetak lemah. Kenapa jantung berdetak lemah? Rupa-rupanya dalam salur darah tu ada tersumbat. Dan kita ada kes-kes ni. Jadi kalau nak tahu kena, Apa faktor utama tersumbat tu doktor? untuk wanita ini kelebihan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Beza sangat dengan lelaki kerana kitaran hormon, kitaran zat-zat dalam badan berbeza dengan lelaki. So contohnya bila wanita mengandung, perbezaan hormon tu sangat ketara. Tambah lagi ibu juga membantu diri dan juga anak. Jadi tekanan kepada jantung lebih. Kemudian kitaran hormon yang berbeza ni juga meningkatkan lagi risiko. Contohnya, kalaupun wanita itu tidak ada masalah kolesterol sebelum ni, tak ada kencing manis, waktu mengandunglah tiba-tiba boleh ada. Kita panggil gestational diabetes mellitus contohnya. Waktu mengandunglah tiba-tiba nak datang masalah yang pelbagai darah tinggi, tak semena-mena. Yang mana kadang-kadang lepas mengandung hilang masalah ni. Tapi ada juga kes yang lepas mengandung masih ada kencing manis, masih ada darah tinggi. Jadi untuk kita tahu punca-punca dan sebagainya itu sangat susah lah. Sebab saya kira ada pelbagai lagi misteri dalam kehidupan yang kita manusia tidak ada jawapan yang tuntas. Tetapi kita ada satu perkara yang Tuhan dah beri kepada kita, iaitu akal dan fikiran. Kita ada keilmuan tu. Kalaupun kita bukan dalam bidang kedoktoran, ada orang yang ada ilmu tu, pergi jumpa doktor. Di klinik kesihatan ke, apa tadi kita cerita? Buat saringan kesihatan. Itulah caranya nak tahu. Buat saringan kesihatan, insya-Allah benda yang kita tak dapat tahu, kita akan dapat garap dan kita dapat kawal lebih awal, dan dengan itu insya-Allah dapat kita elakkan kerana mencegah lebih baik daripada Berawal. boleh jadi doktor lah filekan. Tapi kalau nak dibandingkan statistik antara lelaki dan perempuan, ada peningkatan ke antara jantina tu? Baik, peningkatan memang ada. Sebab macam saya cakap di awal sesi kita tadi, kalau banding dengan tahun 1990-an, 7%, 8% saja sebab kematian disebabkan jantung. Sekarang 16%. Jadi peningkatan daripada sudut figura lah. Tetapi dari sudut jantina doktor? So dari sudut jantina saya rasa lelaki tetap merajai, Fai. Kita tetap raja, tapi ini kita tak perlu bangga. Kita tak patut bangga pun. Ini adalah kejadian Tuhan. Sebab ada faktor-faktor punca penyakit jantung yang disebabkan oleh perkara boleh ubah, tetapi ada yang tak boleh ubah. Antaranya apa? Jantina. Jantina lelaki memang tinggi risiko. Kadang-kadang kaum latar belakang kekeluargaan, genetik pun satu lagi perkara yang tak boleh berubah. Yang tak boleh berubah, kita tak boleh buat apalah. Seperti Fai dan saya, beza wajah, kita tak boleh buat apa. Tapi cara Fai berbaju, cara saya berbaju boleh memberi warna berbeza dalam kehidupan, wajah berbeza. Bagaimana budaya kita dalam masyarakat Malaysia menjadi wajah kita, begitulah gaya hidup kita menjadi kepada wajah kesihatan tubuh badan kita, insya-Allah. Baik, jadi kita sudah pun sampai ke pengakhiran episod kedua Perspektif Pakar. Terima kasih diucapkan kepada mereka yang menyaksikan secara langsung program ini dari mula sampai ke hujung program. Semoga segala nasihat serta langkah yang telah dikupaskan dapat membantu anda di luar sana. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Ilham atas kesudian beliau berkongsi ilmu serta nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi doktor, jika ada nasihat-nasihat terakhir kepada penonton di luar sana. Nasihat terakhir. Nasihat terakhir. Pedulilah tentang kesihatan anda. Jika anda cakna, pastinya selepas daripada sesi ini, anda akan terus pergi ke klinik kesihatan untuk buat saringan kesihatan. Setiap 6 bulan sekurang-kurangnya, pergilah buat saringan kesihatan untuk dapat kenal pasti non-communicable disease yang kita cerita, 3 serangkai dan sebagainya, supaya kita dapat tahu awal untuk mencegah dan mengelakkan daripada kesan jangka panjang masalah jantung khusus dan masalah kesihatan yang lain secara amnya
daripada terus berleluasa. Baik, terima kasih doktor. Semoga kita bertemu lagi di episod seterusnya. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan sila ikuti media sosial rasmi KKM untuk mendapatkan berita terkini serta info-info kesihatan yang boleh kami berikan. Bagi umat Islam di luar sana, selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.